buat Facebook ad ni semua, kita memulakan satu kita punya personal page lah. Facebook, okey, apa beza Facebook personal page dengan Facebook page adalah Facebook personal page adalah apa yang kita tulis untuk diri kita secara personal lah. Mungkin kita nak ceritakan sikit kita punya apa perjalanan dari segi contoh job kita, apa kita buat hari ni, apa semua kita boleh ceritakan personal page. Tapi dalam masa sama juga personal page ni boleh pergi lebih kepada orang kata conversation yang lebih personal atau intimate lah. Dari segi macam contoh nak ada separuh orang dia cerita apa yang ada masak hari ni ke, apa aktiviti dia dengan keluarga hari ni ke, benda-benda macam tu semua dia orang cerita dalam Facebook dia punya personal page lah. Okay. Tapi beza pula dengan business page. Business page kita tak cerita pula apa kita punya aktiviti personal kita hari ni. Kita cerita tentang contohnya kalau kita buat business page, kita cerita apa production hari kita buat. Contoh kita tengah set up crew, tengah set up untuk shooting ke. Semua tu kita akan boleh cerita, kita akan selalunya kita akan cerita dalam business page lah. Kan? Sebab kalau business page kita cerita pasal apa kita breakfast hari ni, orang pun tengok naik bosan lah, kata poyo je Mamat ni kan. Business page pun nak buat macam personal page kan. So kita buatkan business personal page kita tu lebih profesional. Dalam masa sama kita gunakan dia sebagai salah satu cara kita punya untuk represent kita punya personal branding. Kalau contoh kita tak ada syarikat, kita gunakan personal page tu untuk kita sebagai personal branding kita, untuk kita highlightkan apa yang aktiviti kita. Okay. Dan kalau kita ada syarikat pula, kita anggap dia sebagai satu brand untuk syarikat kita lah. Okay, untuk business page ni ataupun kita punya personal page ni, kita anggapkan macam kita sebenarnya, selalunya orang buat Facebook ni, bila saya tanya kebanyakan orang, bila saya contoh sebab saya web designer bila orang jumpa saya nak minta buat website semua kebanyakan mereka memang tak ada website sebab mereka rely 100% dekat Facebook. Dia punya business page ataupun dia punya page lah. Okay, don't rely dekat Facebook. Bagi mereka Facebook itu adalah website mereka. Sebab kat situ. Tapi kalau kita tengok dekat Facebook, salah satunya adalah Facebook ni very clustered dan dia setiap ada masa dia tengok mood dia lah. Dia Mark Zuckerberg kata kan, okay, bulan depan kita akan keluarkan interface baru. Bila Mark Zuckerberg kata dia keluarkan interface baru, kita pun kelang kabut lah kan. Kita kata, kenapa Facebook kali ni nampak lain kan? Ada link ke untuk register? Tak ada link Oppo Reno. Oppo Reno, nama dia Oppo Reno. Mesti dia guna Oppo ni. Okay. Link kedatangan masa. Nanti Cikgu Yasir akan share. Okay. So, dalam kita bayangkan kita tak ada website, jadi kita gunakan personal page, kita punya business page ni sebagai kita punya website. Kebanyakan mereka akan buat begitulah. Bagi saya tak salah jugalah. Hanya kelemahan dia salah satu kita tak boleh kontrol lah. Kita tak boleh kontrol dari segi interface Facebook tu. Kalau Facebook kata hari ni, Mark Zuckerberg kata hari ni dia nak buat interface dia nampak lain pula ke, kita tak boleh kontrol lah. Kita kata alamak kenapa dah berubah kan. Okay. Dan itu beza dia, salah satu beza disadvantage lah Facebook compare dengan website. Okay, saya cerita sikit lah sedikit disadvantage kalau dengan Facebook ni. Satu, kita tak boleh kontrol dia punya interface. Dan dalam masa sama kita tak boleh kontrol kita punya ownership. Contohnya tak boleh kontrol ownership, kita selalu akan dengar ataupun kita mesti pernah dengar cerita yang di mana ada page yang sudah ada 5,000 followers ke, ataupun even Facebook personal page ataupun bukan setakat business page. Business page pun ada juga berlaku yang di mana Facebook akan tiba-tiba delete account tu. Atas dasar katanya contoh ada orang komplain, dia kata konten kita tak sesuai ke apa ke, ataupun dia kata kita curi konten orang lain ke. Atau macam-macam lah, ada report, siapa yang hantar report benda ni tak susah sebenarnya. Sebab kalau you boleh dapat 100-200 orang kawan, you boleh buat secara ni, you memang boleh terus orang terus boleh nak, kalau kata nak sabotage you punya page tu, boleh dah sabotage lah page you kan. Jadi tak boleh kontrol kat situ lah. Itu disadvantage lah. Okay. Tapi apa advantage pula antara Facebook semua ni dengan kalau kita bayangkan dengan website kita lah. Okay. Advantage Facebook, Instagram semua ni adalah di mana di situ ada traffic. Okay, bayangkan dia satu shopping mall yang famous. Kita anggap dia macam Facebook ni, Instagram ni macam pavilion lah. Okay. Website ni bayangkan macam kita buka satu office dekat tepi ceruk rantau mana, hujung dunia kan. Tak ramai orang akan datang. Tak ramai kereta akan lalu depan office kita. Kan.
orang pun tak tahu. Contohlah kita buat wedding fotografi kita letakkan ceruk rantau mana kan, tak ada orang kita lalu. Jadi kita kata kenapa tak ada walk-in customer? Memanglah sebab kita buka dekat ceruk rantau kan. Tapi bayangkan Facebook ni dengan Instagram ni macam satu kedai yang dekat pavilion lah. Di mana you punya customer bukan saja orang Malaysia, tapi customer you orang dari luar negara dan traffic tinggi. You dalam satu mall yang famous, you bersaing dengan orang-orang lain juga. Tapi dalam masa sama, peluang you untuk mendapatkan customer yang lebih, orang kata, peluang untuk dapatkan customer lebih tinggi. Sebab kenapa? Sebab traffic dia tinggi. Beza dia traffic dia tinggi. Itu je. Tapi kalau website kamu dah berjaya satu hari, contoh bila dah belajar dengan Cik URC semua, boleh contoh website dah berjaya, jangan website tu macam satu kedai ceruk rantau, sebab ada juga orang website yang traffic dia tinggi. Okay, nanti saya boleh share sikit lah macam mana nak naikkan traffic website anda juga. Kita nak SEO nanti Okay, so bayangkan kalau website anda dah berjaya, traffic yang tinggi, bayangkan masa tu website anda ni macam satu bangunan yang di sebelah pavilion. Satu syarikat anda ni kat sebelah pavilion, jadi orang nampak besar. Wisma, contoh Wisma Nabil tu kan, Wisma Irwin kan, dia kata, uish, ni siapa punya ni kan, besarnya kedai dia ni kan, satu bangunan ni dia punya. Bayangkan tu website anda macam tu lah. Anda berada di satu kawasan yang premium dengan trafik yang tinggi, tu bila website anda dah berjaya. Buat masa ni bila kita, kalau kita seorang yang mungkin belum terkenal lagi, ataupun mungkin kita dah terkenal tapi kadang-kadang kita channel kita adalah channel yang berlainan, bukan website. Orang kenal kita melalui Facebook atau followers kita ramai. Saya percaya dalam ni ramai yang mungkin melalui Facebook followers atau Instagram followers yang beribu-ribu lah kan. Jadi anda sekarang ni, bayangkan anda sekarang berada di satu tempat yang di mana dia macam contoh pavilion atau KLCC kan. Anda belum ada lagi anda punya bangunan sendiri di tempat yang premium. Okay, bayangkan macam tu Okay. Okay, yang ni Cikgu Yasir dah tunjuk dah macam mana nak create ni. Okay, saya tak akan go detail sangat, bukan takkanlah. Saya akan cerita sedikit tentang technical side untuk Facebook Ads semua. Tapi saya nak cerita lebih kepada macam mana kita nak actually nak boost kita punya Facebook Ad tu supaya dia nampak menarik. Saya percaya sini semua kebanyakan content creator lah. Jadi bagi saya untuk menghasilkan satu konten, contohnya gambar-gambar yang menarik tu tak ada masalah. Semua especially kalau macam tadi saya tengok ada tadi dia kata dia juru gambar Kalau anda seorang juru gambar ke, anda seorang DOP ke atau cameraman setakat orang kata kamera punya still foto punya knowledge tu memang dalam poket anda lah. Saya percaya ramai sini memang saya rasa lagi sipu daripada saya kot dari segi fotografi jadi dari segi pengambilan gambar untuk menghasilkan konten untuk gambar-gambar menarik, bagi saya benda tu sebenarnya dalam poket anda. Tapi kadang-kadang mungkin anda tak tahu macam mana nak boost benda tu, sebab anda tahu ambil gambar tapi anda kata macam mana saya nak boost saya punya presence, online presence saya di dalam Facebook dan juga di dalam Instagram. Okay, ini ini interface Facebook yang sebelum inilah, sebab sekarang ni tak salah saya Facebook dah ubah interface mereka ke rupa yang sedikit berlainan. Bukan sedikit, banyak berlainan. Bukan sedikit, sorry. Banyak berlainan. Interface mereka dah ubah. Selalu minta pergi, sebab selalu minta pergi. Okay, ini sekarang interface baru Facebook lah. Interface baru Facebook ni ada orang suka, ada orang tak suka. Kalau orang dah biasa pakai, dia macam tak suka lah. Selalu kalau orang muda mungkin dia okey lah, tak kisahlah. Tapi orang muda sebenarnya tak main Facebook. So, kita terang Facebook ni kalau kita aktif dengan Facebook, kita punya target golongan sekarang ni sebenarnya adalah golongan antara akhir 20 tahun, umur ke 30 tahun ke atas. Sebab kebanyakannya saya tengok kalau dari segi kalau kita, tapi saya pasti yang dalam ni semua kebanyakannya bukan target group anda bawah 25 tahun lah. Kalau bawah 25 tahun saya notice kebanyakan mereka bukan berada di Facebook. Kebanyakan mereka sekarang ni berada contohnya di channel-channel lain seperti contoh Instagram. Di situ mereka lebih fokus di Instagram Facebook ni saya tengok kebanyakannya kalau kita tengok sebab ramai bila saya tanya borak-borak pun dengan budak-budak, contoh macam saya bila saya berbual dengan saya, kenapa saya kata tak aktif dalam Facebook?
Kita tak naklah Facebook kat situ ramai orang tua, dia kata. Orang tua dah Kalau kita ni dalam Facebook ni, kita consider golongan dah senior jugalah. Okay. So dalam Facebook ni, saya tunjuk salah satu page salah satu page yang saya manage dah. Tunjuk je lah macam ni. Okay, bila kita tengok kita punya page Facebook ni, kita kena ingat ini salah satu benda yang ada separuh orang saya tengok dia orang tak berapa faham ataupun dia mungkin kurang jelas atau mereka tak aware. So Facebook ni macam saya kata dia berubah-ubah dia punya ni. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, ini adalah salah satu contoh. Kalau kita sebagai admin page, inilah sebenarnya yang kita nampak dalam page yang kita kendalikan tu. Okay. So sebenarnya kalau kita nak tengok dari segi view, sekali-sekala kita kena tengok page kita ni sebagai visitor. So dekat situ ada tulisan butang view as visitor. So kalau orang luar tengok, dia akan nampak screen kita, Facebook page kita macam ni. Ini sebenarnya yang kita kena lihat juga. Jangan kita abaikan. Ini yang kita kena lihat juga, di mana kalau bukan page admin, bila dia buka page, ini yang mereka akan nampak. So dalam Facebook page ni, antara benda yang paling penting yang perlu kita hasilkan dulu adalah kita punya cover page kita. Okay, pastikan cover page kita menarik. Sebab kenapa? Okay, dengan satu lagi, dengan satu lagi kita punya logo ataupun profile image kita. Saya percaya ramai kat sini boleh, siapa-siapa ada Facebook page boleh share. Saya nak tengok sekejap sajalah kan. Bagi saya scrolling sekejap Facebook page anda. Kalau ada Facebook page boleh share kat dalam ni Facebook page anda. Boleh type dekat ruangan chat je apa Facebook page anda. Jangan cakap dekat mikrofon ni. Kerana takut ada dengar pula kan. Boleh type kat Facebook page anda, apa Facebook page anda. Boleh share kat sini ke? Mungkin rakan-rakan lain boleh tengok kan. Oh ni Erwin ni Facebook page. Boleh like lah kan. Orang tahu kan. Oh dia ni buat production ni. Contohlah kan. Boleh share sikit Facebook page anda di dalam sini. Jamil Muttalib. Tak ada tingkatan. Malu cikgu. Orang kerja production mana boleh malu-malu. So memang dah biasa duduk belakang komputer jadi editor je kan. Kalau jadi editor tu mungkin juga dia macam fotografer kan. Fotografer dia tak ada gambar dia sendiri, tapi gambar orang lain semua dia ambil banyak. Jangan cakap gambar dia sendiri, gambar family pun tak ada. Dia ambil gambar orang lain banyak. Siap print lagi. Tapi gambar family tak print pun. Kita tengok Jamil Muttalib. Ini Jamil Muttalib lain ni. Adakah ini Jamil Muttalib? Itu sama nama. Oh, adakah ini anda Jamil Muttalib? Ni personal page Okey. Oh, Isa Zali. Awak kawan dengan Isa Zali Ni rakan saya juga ni, Isa Zali ni. Okey, malu Tak apa. Kita balik kepada page tadi So yang antara benda penting bila kita syarat kita Facebook page, kita pastikan tak benar production. Indra, kejap kita check. Indra ni mesti power ni. Gambar berdua tu FB page saya. Zamir Wahid Dah benar production. Dah benar fashion. Take 2. Dah benar. Adakah ini dah benar anda punya Indra? Tapi ni kedai kasut. Muka anda ni. Kena production ke kena ada S. Jarang Facebook tak jumpa. Dah benar production. Ada S pula. Ni Indra punya Okey. So bila kita buat contoh macam ni Indra punya ni. Ni okey lah ni dia bisa buat gambar collage lagi Tapi bila kita buat satu Facebook personal page, pastikan apa yang kita buat mula-mula adalah kita punya, kita anggap dia macam kita kata branding. Kita bayangkan kita lalu depan satu kedai. Kalau kita nak masuk, kita lalu depan satu kedai, bayangkan. Okey, kita ambil macam ni. Contoh kita ambil Family Mart lah. Family Mart dengan 99 Speed Mart. Okey, regardless of pricing lah regardless of pricing. Kita bayangkan kita lalu depan 99 Speed Mart, depan Family Mart. Harga semua sama, barang sama
barang semua dia jual sama. Mana kita nak masuk? Kita mesti akan masuk Family Mart. Kenapa? Kita kata, cantiklah kedai ni, nampak kemas, nampak lapang, tak nampak berserabut. Betul tak? Kan? Even bayangkan kalau 7-Eleven dengan Family Mart, saya percaya ramai akan pilih Family Mart. Okay? Kita bayangkan macam itulah. Ataupun bayangkan contohlah regardless of pricing, harga semua sama, kita pergi, kita nampak satu kedai mamak, okay? Dan kita nampak ada Starbucks. Kita mesti pergi Starbucks. Kenapa kita kata, ada aircon lah, nampak selesa lah, nampak kemas lah, bau masuk pun bau kopi lah. Faham tak? Okay? Oh sorry, dia tak panggil kopi, dia panggil coffee. Kalau maksudnya coffee, dia tak kata kopi, bau kopi So, benda macam tu, ni seorang lagi kita share. So, kita bayangkan kita punya ni adalah kita punya branding. Okay? Jadi apa kita nak buat kat dalam tu adalah kita nak benda tu menampilkan image kita. Okay? So, kalau kita kata branding kita berjaya, contohlah kita seorang freelancer. Dalam ni saya percaya mesti ada juga freelancer. Macam Francis ni, wedding videographer. Pakai Canon XL1 ni kat saya ni. Ni kamera otai ni. So, bayangkan kita buat personal branding. Kalau personal branding kita berjaya, kita akan sampai satu level di mana contohnya bila orang sebut nama Indra, kalau Indra nak tahu sebenarnya dalam industri, saya rasa dalam industri production ni ramai orang nama Indra ni sebenarnya. Kan? Saya percaya ramai orang nama Indra sebab saya come across few people nama Indra. Tapi bila orang sebut nama Indra contoh ni orang kata, Indra cinematographer tu ke? Videographer tu ke? Yang kerja dengan double 9 tu. Suruh orang terus melekat. Nama tu nama you. Macam dulu saya pernah, bukan test buat lah, saya pernah buat dulu masa saya kerja, saya buat freelance. Saya buat freelance untuk audio lepas saya dah, saya keluar, saya buat kerja company saya sendiri. Masa tu saya fokus untuk audio consultancy. So bila orang sebut nama saya untuk installation job, dia panggil saya D lah. D, dia orang panggil saya D Pro Tools. So masa tu saya memang aktif. Kalau siapa pernah dengar Pro Tools, DigiDesign Pro Tools, sebab saya masa tu memang aktif sebagai salah seorang orang yang mula-mula pakai Pro Tools lah. Bukanlah mula-mula sangat. Saya pakai tu masa 2 tahun Pro Tools baru start keluar. So at one point masa tu nama saya belum sebut nama D, panggil D Pro Tools. Sampai saya pula tak suka sebab saya kata aku jual produk lain banyak lagi ni. Tapi orang semua dah melekat panggil saya Pro Tools. Walaupun saya sebenarnya bukan seorang principal yang carry produk Pro Tools masa tu. Saya bila ada problem Pro Tools, semua orang telefon saya masa tu. Ada beberapa production house akan telefon saya bila ada masalah dengan Pro Tools atau installation ke apa ke kan. So itu bila contohnya bila personal branding anda dah berjaya, contoh macam kita tengok Farah Aizurin. Farah Aizurin buat pula Chili Vanilla Studio Post dan Berhad. Chili Vanilla. Buat production ni ke? Anda buat production kan? So kita kalau boleh nak nama kita sampai bila orang sebut macam contoh Farah ke apa lagi kita nak sebut macam Encik Jamil ke Erwin semua ni bila kita nak Indra bila kita orang sebut nama kita memang dalam industri tu ramai, tapi bila orang sebut contoh Farah siapa? Farah Aizurin, orang dah tahu, dah melekat dah. Siapa dia? So macam contohlah kita minat, kita tahu kita kenal berapa artis atau pelakon ni, bila kita sebut nama tu kita dah tahu. Contoh kita ambil macam Nilofa lah. Bila kita sebut dia punya personal branding dah sampai berjaya, bila kita sebut Nilofa tu kita dah tahu, kita dah boleh bayangkan dalam kepala kita apa bisnes yang dia dah buat. Okay, apa business track dia, dia punya business track tu kita dah tahu apa yang dia dah buat. So dia dah sampai level personal branding dia berjaya ke tahap begitu jadi kita insya-Allah kita nak cuba sampai tahap macam tu. Macam Francis sebenarnya boleh sampai sebut, kau dah turun Sabah, kau dah jumpa Francis kat Sabah. Dia sebut Francis Francis siapa? Francis videographer. Francis videographer, suruh orang tak tahu siapa. Tak ada macam Francis videographer yang mana satu tak ada. Sebab kenapa you dah berjaya buat personal branding you. Okay. Kita balik ke sini balik So untuk you achieve benda tu, okay, salah satunya, okay, bila you buat contoh personal page kita pergi balik
Tengok double 9 tadi dah, tengok double 9. Okay, untuk cover page untuk Facebook ni sangat penting sebab ini adalah permulaan. So macam saya kata tadi, bila orang lalu depan kedai, orang nak masuk mana, Family Mart ke atau kedai Nasi Mart, dua-dua kedai yang berjenama. Kini dua-dua kedai yang ada franchise semua, tapi orang mesti akan pilih Family Mart kan. So pun macam Facebook page juga, bila orang lalu, orang tengok orang nampak macam menarik lah. Sebab kenapa kita tengok, kita letak satu cover page kita. Sekejap saya ambil satu Ini satu lagi. Okay. Kita letak kita punya cover page, kita punya gambar yang menarik. Dan satu lagi, logo. Logo kita ni kalau boleh, satu logo yang penting. Tak apa, logo ni akan berubah dalam masa ke semasa akan berubah. Sebab kadang-kadang kita akan tukar, kita kata dah rasa macam logo ni tak cantik lah, nak tukar lain. Boleh, kita boleh tukar je. Tapi janganlah tukar terlampau drastik. Kita pastikan elemen-elemen logo kita sebelum tu masih ada lagi. Tapi logo ni pun penting sebab kenapa orang akan ingat dalam kepala logo ni. Sebab sekarang ni kita dah masuk zaman yang orang kata zaman teknologi, zaman social media. Dah kurang kita berjumpa orang yang ada business card atau orang yang akan bagi business card. Okay, ada orang lagi pula buat business card. Saya pernah jumpa ada orang dia buat business card very simple. Nama, phone number, website ataupun FB page. Itu je. Alamat semua tak ada. Tapi itu terlampau minimalis sangat lah kan. Konsep dia sebab itu. Boleh lah kan. Encik Muhammad Nabil boleh minta tolong. Sekejap tak apa, saya ingatkan Encik Nabil. Okay, minta maaf ada sikit gangguan tadi. Mungkin dia tertekan kot. Okay, so pastikan kita punya Facebook personal page, Facebook page kita ni, cover page kita dengan kita punya logo ni sangat penting. Pastikan dia kita dapat menghasilkan satu gambar yang menarik bila orang tengok terus melekat. Contoh macam kita kata first time kita tengok kita punya pasangan lah kan. First time kita tengok wife kita ke, awet kita ke, boyfriend kita kan. First time kita jumpa takkan kita nampak dia keluar dengan kita first time dia pakai serab selekeh kan. Sekarang dah jadi isteri, dah jadi suami lain kan. Memang pakai selekeh lah dengan seluar pendek, dengan baju koyak ke apa kan. Tapi masa first time kita kenal mesti kita tengok pun wow kan. So the first impression tu penting. Memang Mak Salih akan kita selalu dengar Mak Salih punya term, don't judge a book by its cover kan. Tapi kita kena ingat, people still judge a book by its cover. Sebab kenapa? Muka depan tu sangat penting. So macam ni juga, macam anda buat, contoh macam kita tengok bila kita buat macam movie poster lah. Movie poster tu sangat penting. Sebab kenapa? Sebab movie poster tu menarik perhatian. Kita kata tak cerita ni best. Alah, movie poster ni tak payahlah. Kita letak gambar nasi lemak pun cukup hadapan kan. Mana boleh kan? Betul tak? So orang kata don't judge a book by its cover, tapi actually by right, people still judge a book by its cover. If not, kenapa orang nak buat movie poster? Kenapa orang nak buat trailer dahsyat-dahsyat kan? Walaupun mungkin cerita tu bila kita masuk, kita nak movie, kita dah siap bayar tiket wayang kan? Tengok, ya Allah cerita ni tak sedap langsung kan? Aku boleh tertidur kan? Tapi boleh buat trailer pandai. Mak Salih pandai buat trailer kan? Kalau kita tengok kan, cerita Mak Salih, jangan cakap Mak Salih, K-drama pun pandai buat trailer kan? Kalau biasa tengok K-drama punya biasa kan, tengok K-drama punya trailer kan? Nampak cerita macam, dahsyat gila kan. Tapi kita dah tahu formula K-drama sama je lebih kurang kan. So, kenapa? Sebab benda tu semua dia punya mukadimah tu sangat penting. So, benda-benda tu memang kita perlukan ni. FB page boleh tukar nama ke? FB page boleh tukar nama, link pun boleh tukar, tapi sebenarnya dia akan perlukan percakapan pasti, tapi dari berapa followers dia bagi, baru you boleh buat nak tukar. Dia serupa macam YouTube juga. YouTube kalau you ada YouTube pula, tapi YouTube saya rasa ramai kat sini dah tinggi lah. Kalau you baru start dengan YouTube, dia akan bagi satu general link je. Kalau you nak buat link tu nama spesifik nama you kena ada dalam tak salah saya dalam 1000 followers. Baru you boleh tukar link tu juga di situ Untuk FB page ni tak salah saya boleh tukar nama page. Tapi usually FB page, bila you create FB page, untuk nama page name ni, tu yang paling penting. Kalau you freelancer, okey lah. Mungkin kadang-kadang you tukar-tukar kan. Tapi kalau you syarikat, saya sarankan jangan tukar-tukar lah. Dan selalunya you buat survey dulu. You buat survey, contohnya you tengok, contoh macam you Sabah wedding photographer, wedding videographer, kita tengok Sabah. Wah, Francis tengok ni. Dia dapat cantik URL ni, Sabah wedding video, habis cerita. Tak ada Sabah wedding video /12, tak ada.
Memang Sabah wedding video, cantik Elif. Cantik. Tahniah anda dapat link yang begitu senang untuk orang ingat. Sebab kenapa bila dia cakap dekat orang kat FB, dia kata tak susah pun awak pergi kat Sabah wedding video. So sebelum you buat page untuk FB ni, kalau boleh you buat survey dulu. You kena tengok dulu mana lagi siapa kompetitor you, especially kompetitor you kena buat survey dengan kompetitor. Bukan kita nak dajalkan apa, kita sebab kita bersaing. Jadi kita nak pastikan kita adalah orang kata sama dalam game yang sama dengan dia, ataupun kita up lagi game kita supaya kita menjadi satu di mana kompetitor pula follow kita, bukan kita follow dia. Kita tak kejar kompetitor, kompetitor pula kejar kita kan. So you buat survey dulu. Buat survey dulu. Nama contoh, nama you contohlah macam Dabenan Production. Tiba-tiba kita tahu Dabenan Production ada company lain buat. Ini semuanya survey ni kita kena buat awal-awal dulu masa kita nak form syarikat. So bila kita nak awal-awal nak form syarikat, kita dah tengok, kita kata oh namanya dari, so kita kena fikir nama lain lagi yang kita rasa memang orang ni tak pakai. Jangan pakai nama yang orang lain pakai kecuali memang kita sebenarnya memang kita punya modus operandi kita berniaga, kita nak bagi orang keliru. Nak bagi orang lain keliru dengan kita punya nama syarikat atau logo syarikat. Benda-benda macam tu biasa berlaku ada separuh kalau kita tengok ada setiap syarikat dia akan bagi nama yang lebih kurang sama dengan nama kompetitor dia sebab dia nak mengelirukan pelanggan. Sebab kita rasa kita pun pernah jumpa dengan situasi macam tu jadi ni benda ni sebenarnya asalnya mula-mula masa start kita nak buat company lagi, kita pilih contoh macam saya saya bagi contoh macam saya nak buat contoh masa saya nak buat syarikat saya ni orang ni Digital Icon ni. Masa ni saya ada research semua, saya tengok okey dekat Malaysia tak ada orang bagi nama, orang pakai nama, okey saya ambil lah. Tapi masa tu tiba-tiba bila saya nak buat website, baru saya notice Digital Icon ni kebanyakannya orang kalau saya Google Digital Icon ni, sebab kata icon ni adalah icon lah kan, vector file kan, icon. Okay. So untuk saya berada dalam ranking page pertama Google memang payah. Untuk saya berada dalam ranking page pertama Google memang payah sebab kenapa? Sebab ini ada satu perkataan yang sangat general sekali, Digital Icon ni. Tapi alhamdulillah saya work slowly, saya pastikan saya berada dalam Google page yang pertama, tapi bukan untuk website tapi untuk business page. Okay, saya pastikan, saya tengok okey nama syarikat ni selagi ni tak ada orang pakai, korang jangan ambil pula nama ni nak buat nama lain kan. Okay. Cikgu, Pix cover boleh pakai, boleh ambil Google Image lah, contoh Pix cover Digital Icon guna sendiri. Okey, gambar tu semua saya guna sendiri. Sebab saya masa tu memang dah minat bidang fotografi jadi saya memang ambil gambar untuk event apa semua, saya guna gambar sendirilah. Kalau anda contohnya content creator dari segi anda seorang videographer, kalau videographer guarantee anda seorang fotografer yang hebat jugalah. Ataupun anda seorang fotografer, saya sarankan anda buat konten sendiri, ataupun anda seorang mungkin macam tadi saya nampak ada seorang graphic artist kalau anda seorang graphic artist, anda pun boleh buat terus sendiri, anda punya boleh buat illustration anda sendiri untuk hasilkan satu cover page. Ambil masa, benda ni bukan satu benda yang kita rushing, kita bukan berlumba tapi jangan ambil masa sampai setahun nak buat kan. Bila orang tanya kan, ataupun investor tanya dah siap Facebook page, aku tak ada ilham lagi ni, tak steam lagi, tak dapat idea nak buat kan. Janganlah macam tu kan. Orang kata tak boleh lah kan. Kita bagilah, kita macam kita buat job, kita ada timeline lah. Kita kata okey, minggu ni aku tak ada job, minggu ni tak ada job sebagai MCO, aku nak fokus untuk branding syarikat aku nak buat contoh, sorry saya cakap bahasa aku tak apa aku nak buat untuk Facebook cover page, aku nak fokus kat situ, nak buat illustration, buatlah berapa sketch yang nak buat ataupun ni. Okay. Lepas tu dah habis tu kata aku nak buat logo pula, biasa nak tukar brand logo, mungkin rasa logo ni tak sesuai kan. Macam contoh saya kata logo ni saya tak sesuai lah, saya nak tukar logo lain. Ni salah satu sebab saya buat logo ni, saya dah malas sebab ni banyak bertukar logo ni syarikat ni. Lama saya kata okeylah tak apa, saya tengok ada juga syarikat yang menggunakan font untuk buat logo. Jadi saya kata buat satu font sendiri untuk buat logo. Habis cerita, itu je. So kalau anda seorang typography artist ataupun anda seorang illustrator, saya rasa untuk menghasilkan satu font mungkin bukan satu masalah untuk anda. Jadi anda boleh buat satu font sendiri untuk ni. Mungkin ada dalam sini yang dah aktif juga menghasilkan font-font untuk stok
untuk dijual dalam orang kata dalam website channel yang lain lah. So anda boleh hasilkan font sendiri untuk hasilkan logo sendiri juga. So kejap ada. Okay. So saya sarankanlah anda gunakan ni untuk hasilkan anda punya sendiri. Tapi contohlah anda kata saya tak ada idea cikgu, saya nak buat gambar cover page ke, saya tak ada idea macam mana nak buat illustration. Okey, saya bagi anda mungkin semua dah biasa dengan satu website nama dia Canva. Canva.com. Kadang-kadang saya tak ada idea, saya ahli Canva ni juga. Saya memang aktif menggunakan Canva. Siap buat job lagi pakai Canva je untuk buat ni. So kalau orang katalah, saya just sorry saya berceloteh sikit lah, tapi kalau orang kata dulu 5 tahun lepas ramai orang-orang dalam bidang fotografi terutamanya dah terasa di mana ramai-ramai orang yang kita anggap mungkin bukan qualified as a photographer, sebab bila dunia digital dah take over, ramai dah call themselves photographer. Okay, dan selama dalam tempoh tu beberapa tahun lepas pula videographer pula dah terasa sedikit cubitan tu. Sebab kenapa ramai orang dah pandai nak buat video, walaupun mungkin dia tak belajar secara formal dari segi lighting apa semua, tapi dia pergilah ambil short courses semua, dia belajar, dia pun dah boleh jadi videographer. Sekarang ni ada pula yang saya jumpa siap boleh claim dia cinematographer. Saya kata cinematographer ni nama dah dahsyat gila dah ni kan, tapi dia boleh claim juga dia sebagai cinematographer. So ramai, sebab kenapa? Sebab benda-benda ni. So balik kepada Canva ni pun bila saya mula-mula saya ada orang perkenalkan saya kepada platform ni, saya pun okeylah, saya try, namun saya tengok Canva ni pun sebenarnya saya tengok ramai yang dah claim diri mereka sebagai seorang visual artist, graphic designer, illustrator ataupun apa-apalah. Designer, dia panggil diri dia designer. Saya designer. Oh, kamu pakai apa? Pakai Adobe Illustrator ke? Saya tanya tak ada, saya pakai Canva. So bila pakai Canva dia dah call themselves designer. Okay, saya designer, saya pakai Canva. So kita nampak tak? Dunia dah makin berubah. Orang nak sesuatu benda yang cepat dan orang nak satu benda yang cepat dan menarik. Tapi bajet kecil lah, tak adalah. Itu kita lain lah kan. Kita pasal klien punya style payment kan. Itu peluang pada anda lah, letak branding anda, pricing anda macam mana. Sebab anda kalau freelancer, kalau anda rasa anda worth your time 1 jam RM200, RM300, that's up to you lah. Sebab some people willing to pay for it kan. Ada klien yang sanggup bayar. Okay, anda pun tahu kan dalam dunia production pun ada juga DOP harga memang dah lagi sampai 5 figures pun ada kan. So dalam Canva ni pun, sebab kenapa? Kebanyakannya secara general, kebanyakan klien dia nak konten yang cepat. Okay. So ni salah satu. Saya selalu masuk kenapa saya nak dapatkan idea. Bila saya tengok, saya kata, oh buat macam ni buat macam ni, saya dah dapat idea dah. Okay. So kalaulah anda contohnya anda dah level sampai tepu sangat, saya sarankan anda buka satu akaun dengan Canva. Kalau anda seorang freelancer yang contohnya setiap bulan anda boleh dapat consistent income lah 3 ke 5 ribu, saya rasa tak rugi kalau anda boleh dapat consistent income sampai 3-5 ribu. Saya rasa ada yang dapat lebih daripada itu. Jadi terus ahli pro, buka satu pro account Canva, sebab dalam pro account ni banyak lagi stok images yang menarik yang anda boleh gunakan berbanding dengan free account. Sebab dalam image ini, sebab sekarang bila saya nak buat website pun saya buka dekat Canva. Okay, macam contoh saya dekat website front page macam ni. Sekarang ni nanti akan belajar dengan Cikgu Yasir kan nak buat website. Contoh tak ada idea nak buat website ataupun one page website. Contoh ambil website tak ada idea. Okay, nak dapat website, ini idea. So kat sini dah bermacam-macam idea website yang kita boleh ambil. Kita tengok macam buat website macam ni okey juga, buat macam ni. So kita dah dapat idea dah dekat situ. Okay. So benda-benda ni semua sangat orang kata sangat penting. Contoh macam ni, dari segi social media pun dia dah bagi. Kalau kita tengok, kita kata-kata okey, kita nak cari, kita nak buat untuk Facebook cover.
So dia dah bagi idea macam mana nak buat Facebook cover ataupun Instagram cover. Semua dalam tu dah ada. So kita dapat idea. Oh, kita boleh tak gambar kat sini, kita boleh guna font. Even gambar ni pun kita boleh replace dengan gambar kita sendiri dan kita boleh guna font yang dia dah bagi. So ini salah satu cara sebab kalau kita nak work fast. Sebab kita nak work fast, efisien dan sama-sama kita nak ROI kita datang secepat mungkin. So especially kalau kita freelancer sorry cakap tapi sebab 2020 ni actually is a very bad year untuk siapa yang kerja production. Kita pun tahu saya buat fotografi, saya fokus fotografi kebanyakannya untuk turis, untuk pelancong-pelancong luar negara yang datang. Okay, dia orang akan contact saya untuk ambil gambar mereka di sekitar Kuala Lumpur semua lah. Saya bawa sekali diorang lah jalan semua kan. Memang tahun ni 2020 ni memang tak ada job daripada turis kan. Sebab tak ada siapa nak datang Malaysia. Bukan siapa tak datang Malaysia, tak ada orang nak travel dalam dunia ni. So 2020 ni tahun yang sangat mencabar. Jadi kita gunakan sekarang ni masa ni untuk kita strategize balik kita punya online presence kita. Kita selesaikan balik kita punya branding kita. Jadi untuk cover page ni kalau kita tak ada idea, kita boleh gunakan contoh platform macam Canva ni untuk kita dapatkan satu idea yang kita rasa boleh pakai untuk apa yang kita nak gunakan dan kita tengok macam sesuai. Kadang-kadang kita tak payah nak dapatkan idea tu, kita boleh juga pakai sebab kita dah bayar. Kita boleh ambil gambar ni, kita boleh tukar ayat-ayat kita sebab kita dah bayar benda ni semua. Untuk yang free pun kita boleh pakai je, tak ada masalah. Sebab saya tengok ramai memang dah guna. Okay, especially orang-orang yang kerja advertising, especially on the client side, bukan agensi, on the client side pun saya tengok banyak sekarang klien dah tak hire agensi untuk buat simple-simple grafik. Sebab kenapa? Sebab kadang klien dia nak cepat, dia nak post dekat social media mereka, jadi mereka dah ada team dia orang sendiri, dia ada team dia punya untuk yang jaga bahagian social media dia semua, team-team ni semua yang memang akan buat sendiri je. Okay. So pastikan nama ni ada satu nama yang memang anda dah, bila anda tengok nama syarikat Semaran ni, pastikan nama ni juga, page name ni ada satu nama yang anda dah pasti. Sebab kenapa? Sebab untuk elakkan situasi anda nak ubah. Kecuali anda freelancer tu lain lah. Sebab kenapa kita tak nak ubah-ubah? Sebab kenapa? Contohnya macam page macam ni. Page ni dah bertahun lah saya pakai nama ni. Saya rasa Francis pun, kalau contoh satu hari Francis tiba-tiba dia dah buat job lain lah kan. Saya rasa dia takkan nak ubah job page ni. Dia akan buat satu page lain pula. Contohlah Francis kata, dia kata, oh saya dah buat fotografi pula. Mungkin dia nak buat satu page yang fokus kat fotografi. Atau mungkin dia ada bisnes-bisnes lain. So dia takkan dan jangan campur adukkan personal page macam saya kata tadi dengan personal page dengan business page, jangan campur adukkan konten dia. Okay, dan jangan campur adukkan juga business punya fokus. Contohnya you buat video kat sini, okay, you cerita video je. Okay, cerita benda-benda yang berkaitan dengan video, jangan tiba-tiba cerita benda-benda yang lari daripada topik video. Ni kita buat peralatan untuk streaming ni. Wah, Francis, you supply orang untuk barang-barang streaming ke? Bagus sekali. Okay. Sekali you nak selit boleh lah. Oh, tahun ni, hari ni birthday salah seorang staff syarikat kami. Tu boleh lah, tak ada masalah lah. Okay, hari ni ada hari jadi kita salah seorang staff ke, tu boleh lah. Tapi kalau you selalu letak benda, campur adukkan benda personal ataupun nanti lama-lama orang pun bosan. Bila orang bosan nanti lama-lama orang dah tak nak follow. Sebab saya ada follow beberapa juga page sebelumnya, bila saya tengok konten dia lama dah jadi itu, saya rasa bosan. Saya kata, aku follow dia ni contohnya pasal aku nak belajar dari segi production ke apa ke. Tapi bila aku follow dia, lama-lama dia asyik cerita contoh benda-benda yang berunsur contoh politik. Saya rasa saya kurang berminat. Sebab saya minat dia sebagai seorang fotografer atau videografer. Jadi saya dah tak follow lah page dia. Okay. Lalu dah buat page, macam mana nak buat lagi bagus, menarik. Okey, sekejap nanti kita akan pergi ke situ. Kita dalam ke arah tu. So untuk buat business page, okey ni yang kalau ikut spek yang lama lah. Spek bila baru ni saya tengok alamak. Tapi saya tengok macam okey lagi, hanya sebab bila saya tengok gambar saya ni sebenarnya, gambar ni berlainan sedikit. Tapi ada certain page yang saya tengok, saya jaga. Macam page ni. Ada satu page business page yang saya jaga. Saya tengok, okey yang ni masih lagi tak berubah dari segi size dia semua. Macam contoh yang ni, page ni
dia menjalankan perkhidmatan fotografi. Ini salah seorang fotografer di Kuala Terengganu lah. So dia minta saya tolong manage page dia sebab page dia sebelum ni ada masalah, ada orang nak hack dalam page dia. Jadi dia minta tolong masa tu untuk saya ni, saya kata okey. Dan tapi dia tak nak gunakan logo sebab dia tak ada idea nak buat logo macam mana saya masa tu. Tapi lama-lama benda tu dia jadi satu, gambar ni dia jadi satu dia punya iconic page untuk dia punya ni lah, logo dia. Jadi saya kata tak apa, you maintain je. Sebab kenapa bila orang search kadang-kadang orang mungkin ingat nama tu. Okay, so benda ni orang akan tengok mula-mula kat sini tau. So kalau logo you satu logo yang you nak orang ingat logo tu sampai bila-bila. Kita ambil contoh, kalau kita kata Shell, kita dah tahu logo dia macam ni. Logo dia berubah. Kalau kita tengok Shell daripada tahun berapa, 60 ke 50 sampai ke sekarang tahun 2020, logo dia berubah sebenarnya. Sebab kenapa? Dia ikut peredaran masa, peredaran zaman. As a contoh dalam sini mungkin ada illustrator artis ataupun graphic designer. Kamu pun tahu setiap tahun design akan berubah, konsep akan berubah, kamu akan ikut ni. So benda tu akan berubah-ubah tapi kamu masih maintain elemen yang sama. So orang akan tengok benda ni dulu. So bila orang tengok benda ni, orang akan ingat terus, yang ni lah page yang aku pergi hari tu. Terus dia akan klik. So kenapa? Sebab dia ingat gambar ni. So kalau kamu nak buat logo, pastikan logo kamu tu satu logo yang jangan terlampau complicated. Okay, kamu boleh tengok konsep-konsep macam minimalism. So logo ni sebenarnya kalau boleh kita tengok pun, logo jangan, orang jarang bermain dengan banyak warna untuk logo. Kalau kita tengok banyak syarikat korporat besar macam kita ambil Shell ke Petronas ke, banyak dia jarang bermain dengan warna. Kita tengok logo Facebook pun cukup lah. Logo Facebook 2 warna je. Warna putih, warna ni biru dia. Itu je. Okay, mana-mana syarikat pun kalau kita tengok logo dia kurang ni. Kecuali syarikat-syarikat yang dah ada certain syarikat saya nampak masih ni, tapi sebab dia dah ada nama besar macam syarikat insurans ke apa kan. Kalau baru kita tengok dengan logo dia ada gambar grafik semua. Tapi kalau kita cakap contoh Prudential, kita ambil contoh syarikat macam Prudential, kita pun dah boleh bayangkan logo dia macam mana. So kenapa logo tu dah melekat dah. Okay, kita ambil contoh Great Eastern, kita pun dah tahu logo dia macam mana. Okay. Okay, kalau kita biasa buat production, mungkin kita kita ambil contoh, kita ambil Apple. Apple kita pun dah tahu logo dia macam mana. Kenapa? Logo tu sangat penting. Bila kita cakap logo tu dah tahu melekat. Dan antara logo yang menggunakan font contohnya atau yang menggunakan huruf atau font, contoh macam IBM. Bila kita cakap IBM, kita dah tahu macam mana logo IBM. Kan? Lenovo, kalau kita ambil syarikat IT lah. Kalau kita ambil macam kita kata tadi Apple. Ataupun senang kita ambil contoh macam Sony. Sony kita tahu font dia macam mana. Kita tahu Sony punya font macam mana dah rupa dia. Kalau anda seorang grafik artis, saya rasa anda tak perlu tulis lukis lah Sony punya logo. So kenapa anda dah ingat dah rupa dia macam mana. Satu lagi contoh, kalau kita selalu kita aktif dalam production, kita tahu IMDb kan. Kita dengar IMDb, kita tahu logo dia macam mana. Netflix, kita tahu logo dia macam mana kan. Astro. So benda-benda tu semua dah melekat. So logo ni sangat penting. So kenapa macam saya kata sangat penting? Contoh bila orang search kita, orang akan nampak yang gambar kecil ni dulu, orang tak akan nampak cover page. Kalau nampak gambar kecil ni, dia akan nampak logo. So logo ni sangat penting. Dia kata, logo ni tu saya kata, content preparation ni, business info sangat penting. Profile image atau logo sangat penting, sangat-sangat penting. So kita tak nak, dan kalau kita nak ubah pun jangan selalu buat perubahan yang terlampau ketara dan selalu ubah. Sebab kenapa? Sebab kadang-kadang kita takut mengelirukan orang. Satu takut mengelirukan orang, dan satu lagi takut kompetitor kita ambilkan kesempatan kat atas apa yang kekeliruan yang kita hasilkan, dan ambil kesempatan dengan dia buat satu lagi syarikat ataupun logo yang lebih kurang macam kita. Okay, kalau kita nak tahu industri kita ni ramai juga orang-orang yang try nak snoop ni. Industri kita ni kecil. Kek ni kecil je. Kek ni tak besar, tapi ada orang yang dia tak nak share kek tu. Kita pun tahu kan. Kita semua faham lah. Itu semua kita bincang dalam platform lain dalam ni. Jadi kita bersaing dengan ramai orang sebenarnya. Okay, untuk cover page ni macam saya kata, ni size yang recommended by Facebook lah. Okay, 820 pixel kali 360 pixel. Tapi dalam masa sama juga, anda juga boleh menghasilkan
cover page, saya kata kalau anda tak ada idea, boleh tengok dekat macam platform macam Canva tadi untuk menghasilkan satu cover page yang anda rasa mungkin anda rasa menarik lah untuk anda. Okey. Okey, ada apa-apa soalan di sini buat masa ni sebelum kita pergi ke topik ni pula? Okey. Okey, kalau tak ada apa soalan, kita take a break sekejap. Siapa-siapa mungkin nak pergi toilet, kita ambil dalam 5 minutes break, boleh ke? Tak ada masalah ya? Harap semua okey ya? Kita ambil dalam 5 minutes break. Siapa mungkin ada nak pergi toilet ke, nak buat kopi sekejap ya? Sebelum nanti kita for long, kita buat untuk break, kita punya tea time, kita just ambil 5 minit break 10 minit break Okey, kita ambil 10 minit break Okey, nanti insyaAllah kita akan bersama lagi dalam pukul 10 minit Terima kasih. Assalamualaikum.